ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat terutamanya iman dan nikmat Islam, nikmat istiqamah di atas sunnah, walaupun di zaman yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu menguji kita. Iblis dia mari kacau kita, diganggu kita. Betul ke aku ni? Dia mari kacau kita. Betul ke aku ni? Pertama sekali apabila kita duduk seorang-seorang, kita tengok dengan orang lain ramai, kita ni seorang-seorang, dia jadi ganggu. Dia jadi ganggu. Maka atas dasar itulah Nabi SAW selalu pesan kepada kita supaya kita alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhib al-ghanam al-qasiyah. Hendaklah kamu berada bersama dengan jamaah. Yang dimaksudkan jamaah ni ialah jamaah yang berada di atas landasan yang benar. Jamaah ni ramai. Jamaah ni macam-macam. Bukanlah ramai itu membawa maksud benar. Tidak. No? Bukanlah ramai itu membawa maksud benar. Kadang-kadang ramai itu Nabi kata apa? Ghutha'un karutha'is sayli. Kadang-kadang hak ramai itu, banyak itu buih. Ha? Jadi buih ni tak ada faedah. Boleh ke budak-budak dia min, dicuk habis gitu ya. Buih ya. Habis gitu. Tengok budak-budak duk main buih. Ini perkataan Nabi. Ha? Sahabat, bila Nabi SAW habaq kata di akhir zaman ni umat Islam akan dikumun, akan dikumun, dikelilingi. Macam mana binatang duk kumun makanan. Sahabat tanya, "Aw min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Adakah kerana tak ramai kita waktu tu wahai Rasulullah? Adakah kerana sikit jumlah kita? Nabi kata, "Antum kathirun, kamu ramai, kamu banyak. Walakin ghutha, tetapi buih ka ghutha as-sayl, seperti buih selepas pada banjir." La haula wala quwwata illa.
Lepas tu sahabat tanya, kalaulah takdir kami duduk di dalam suasana yang macam tu, kami nak buat macam mana? Nabi pesan, alaikum bisun sunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Bila kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW di akhir zaman ni, cabaran itu banyak lah. No? Cabaran itu banyak. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kita ni duk baca kisah Abu Bakar lepas dah. Lepas tu kita masuk pula cerita Umar, kan? Ni kita masuk cerita Osman. Agak-agak nak tanpa yang kita dah buat dah. Saya duk takut nanti macam kita duk sono dengar cerita tu. Ni sebelum baca ni nak beletak sikit. Nak beletak sikit. Kan? Nak marah ikut suka marah. Macam tiap-tiap tahun mari bulan Rejab cerita Isra Mi'raj. Mari Rabiul Awal cerita kelahiran Nabi. Lepas balik cerita habis. Mari pula kita buat pula. Tak ada faedah tu. Sedangkan cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita itu supaya kita ambil pengajaran. Allah sebut di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-37, inna fi dzalika la'ibratan inna fi dzalika ladzikra inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, yang ni peristiwa cerita yang diceritakan kepada kita ni macam cerita Abu Bakar. Saya nak abang kepada tuan-tuan dan kepada diri saya sendiri, Abu Bakar ni habis satu keluarga dia untuk agama. Kita di kalangan kita ni, kita kata kita pejuang agama, anak kita ada yang tak tutup aurat pada. Siapa yang betul perasa lah. Jangan tak berasa pula. Kan? Kita ni pejuang agama, pejuang sunnah. Tapi anak kita ada yang tak semayang. Nak tambah yang kita nak buatnya. Abu Bakar ni, patah balik tak Abu Bakar? Tak tahulah, saya dah ulang-ulang baca cerita kisah Abu Bakar ni, tak pernah saya jemu. Tak ada contoh dah Abu Bakar ni. Kalau siapa kata dia faham dah cerita Abu Bakar, mohong. Saya kata mohong. Kita baca terus mana macam kita baca Quran tu. Bila kita baca kali pertama kita faham. Baca pula kau nampak boleh pula dah. Tu kata mukjizat. Abu Bakar ni, kita duk baca sirah dia tu banyak kali dah. Kali kita baca kita nampak. Saya nak mari satu selingan yang berlaku ketika hijrah. Kita dengarlah cerita Nabi naik unta, lari dengan Abu Bakar masuk dalam gua surah dekat tu. Dan tahu tak? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah keluar dah dengan Abu Bakar, pokok Quraisy ni yang duk tunggu keliling rumah Nabi ni, depa bila dah sedar kata Nabi tak ada, Abu Jahal kepala besar sekali ni pi ke rumah Abu Bakar. Dia beritahu dah, dah sahih dah, tak ada tempat lain dah, sahih pi situ punya. Bila pi ke rumah Abu Bakar, la ilaha illallah, siapa ada? Tak ada dah. Abu Bakar keluar dah, Abdullah dah keluar dah. Yang tinggal siapa? Perempuan Asma.
Allahu Akbar. Ni orang perempuan ni memang sabar sungguh lah. Kita ni sembang yang dekat. Tak sah lah. Sembang sak. Orang musik sikit cabut lari. Mana Pak Hang? Abu Jahal kata. Derah lagi suara dia. Mana ni Pak Hang pergi mana? Tak tahu. Aku tak tahu. Sahih dia pergi dengan Muhammad. Tak tahu kak dia pergi mana. Bila Asma' abang kata tak tahu dia pergi mana. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku? Dia pun penampak Asma' ni. Kita bisa dengar tak? Kata Asma' kena penampak hari hijrah. Bisa dengar tak? Tak ada orang cerita. Kita duk kira Nabi hijrah nak cerita Asma' apa kena-kena. Kan? Saya nak abang bagi seluruh ahli keluarga Abu Bakar itu terlibat. Bukan kata Abu Bakar saja. Dan Asma' ni, sahabiyah ni, bukan sekat dia kena penampak. Dialah yang selalu duk berulang selama Nabi SAW 3 hari 3 malam duk di Gua Thur, duk berulang tak makanan, duk sediakan makanan. Bukan tu saja, duk tinjau. Kita baca buku cerita tu macam baca buku cerita Upin dengan Ipin ya. Bukan ada faedah pun cerita Upin dan Ipin sekat seronok gitu. Tuan-tuan bagi beza lah baca cerita kartun dengan cerita sahabat Nabi. Macam mana kita duk cerita ni. Ingatlah bagi rugi kita duduk di rumah Allah ni, kita menumpang di rumah Allah, kita menumpang di bumi Allah ni. Jangan pergi saja. Bagi ada peningkatan, bagi ada rasa, ada perasaan, bagi ada rasa, ada perasaan. Ni hakih yang nombor 2 yang kita nak baca malam ni. Kita tahu cerita kata Masa Osmani ni no. Sekat tu lah kita tahu. Masa Osmani kita baca lah ni no. Sekat tu lah. Apa kejadian, apa benda yang menyebabkan berlaku, tuan-tuan ingat senang kan? Nak wujudkan benda tu. Bukan ada typewriter, bukan ada komputer. Lah ni bukan gaduh. Ni dah pakai edit mic itu ya. Zaman Nabi SAW tu Quran itu semuanya ditulis di mana? Di pelepah-pelepah kayu. Ni kita segala pen, segala apa pun mengaji malah bawa pen. Buku pun malah bawa. Meletak semua malam ni. Memang malam ni malam meletak. Buku pun tak mau bawa, pen pun tak mau bawa. Ada pen pun malah nak menulis. Marah sungguh gaya. Sungguh ni. Yang kita tahu habaq kat orangnya, makhluk yang pertama Allah cipta ialah qalam. Haram tak ada buka kita qalam. No. Qalam. Tama ni hak muda-muda ni. Bagi ada selalu ni dalam paket. Tu pun nama orang mengaji. Tadi hampa gelak orang tua hampa kenal pula. Bagi ada bunyi. Nama kita pelajar mesti kena ada dalam pen selalu. Kertas tak ada tak apa. Tulis tak tapak tangan tak apa. Qalam. Qalam tu mula-mula Allah Ta'ala cerita kena dah dengan Allah Ta'ala. Allah marah dah. Bila Allah Ta'ala ciptakan qalam, Allah kata kepada qalam, tulis. Qalam kata nak tulis tak? No. Suruh tulis. Nak tulis apa? Memang kerja dia tulis. Nak tulis apa dia kata? Tulis uktub maqadira kulli syai. Tulis takdir semua benda. Tulis. Ingat tu. Ini pesanan yang baik, pesanan yang ikhlas, bukan iklan. Bagi ada selalu pen. Minggu depan nak cek tak ada pen jaga. Ni.
Sahabat kat Cikgu Azhar suruh hukum, mak benar tak bawa pen. Bawa pen, bawa kertas. Okey, menyeragamkan bacaan Al-Quran demi menghindari perselisihan. Tu tajuk dia, supaya tidak berlaku perselisihan. Tu, sahabat Nabi, dia tak mau langsung ada perkelahian. Yang kita lah ni duk cari kes nak keli. Sahabat-sahabat cari kes tak mau pergi keli. Sebab depa tak faham. Nabi kata apa? Nabi kata apa? La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tu mengapa bagi ingat? Jumpa tengah jalan nak tanya orang. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak boleh dikatakan beriman sehingga kamu ada rasa kasih sayang. Tak boleh silap sikit. Kawan silap ambil baju keli. Yang sonok tu hak kecil tu pergi buat hak besar. Hak tu sonok. No? Kamu tidak dikira beriman sehingga kamu berkasih sayang. Maka atas dasar itulah pengumpulan Al-Quran ni, supaya tidak berlaku apa? Perbalahan, perkelahian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Nak aku tunjuk kepada kamu satu amalan yang kalau kamu buat, kamu akan berkasih sayang. Ifshus salama bainakum. Ucapkanlah salam sesama kamu. Hari ni khutbah hari ni tajuk dia beri salam. Sama tak? Beri salam. Termasuk dalam langkah bijaksana dan agung yang ditempuh Uthman bin Affan adalah menyatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu cara bacaan Al-Quran. Matlamat dia. Sebab tu saya kata, kalau cara kita duduk ekstrim, fanatik kepada pendapat tertentu, bila masa pun kita tak boleh bersatu. Tak ada. Tak ada. Bila masa pun kalau cara kita duduk ekstrim kepada mana-mana pandangan, kan? Bila kita jumpa satu pandangan yang benar, yang sahih, yang kuat, kita tak mau terima. Kenapa? Kerana kita duduk kira hak yang kita duduk faham. Jadi masalah. Jadi masalah. Tak akan bersatu. Dikatakan bahawa hal ini termasuk kebajikan dan kebaikan yang monumental. Apa makna monumental? Ini bahasa Indonesia. Maknanya meninggalkan kesan yang sangat agung. Monumental. Tu tujuan ada pen. Monumental. Maknanya apa? Meninggalkan kesan yang sangat agung. Kesan ingatan yang sangat agung. Maknanya dia jadi satu benda yang orang duk jadi kenang, duk ingat. Sehingga Al-Quran bermula daripada waktu tu telah disebut sebagai apa? Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani. Kerana Uthman telah menyeragamkan muslimin pada satu bacaan Al-Quran dan membukukannya dalam satu mushaf sesuai dengan bacaan terakhir yang disampaikan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun terakhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, iaitu tahun yang Jibril mari baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kali. Tidak sekali ya. Jibril turun sekali saja baca dengan Nabi. Tapi pada tahun akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Jibril turun dua kali.
Faktor yang mendorong pengambilan keputusan ini adalah ketika Huzaifah. Ini punca dia. Punca yang mendorong Uthman menerima pandangan supaya diseragamkan bacaan Al-Quran tadi ni. Punca dia, seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman turut serta dalam memerangi penduduk Syam untuk membebaskan kota Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Iraq. Itu peristiwa dia. Ikut bergabung dalam pertempuran itu Muslimin Syam yang biasa membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Miqdad bin Aswad, sesuai dengan bacaan Abu Darda, dan sesuai dengan bacaan Ubay bin Ka'ab. Ini 3 orang sahabat Nabi yang menyaksikan penurunan Al-Quran dan mereka menulis Al-Quran. Ada orang yang dia baca berdasarkan bacaan Miqdad bin Aswad, Abu Darda dan Ubay bin Ka'ab. Sementara penduduk Iraq membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Ash'ari. Penduduk Iraq kat belah utara. Perbezaan ini menyebabkan orang yang tidak tahu hukum bolehnya membaca Al-Quran dengan 7 cara bacaan ataupun 7 qiraat, menganggap bacaannya lebih baik dari yang lain atau menyalahkan, bahkan mengkafirkan mereka yang berbeza bacaan tersebut. Oh, ni sebab peringkat tu. Ni kan. Macam kita duk tengok kat tempat-tempat kita ni, kalau cara orang buat sesuatu amalan, cara beribadah lain daripada kita duk buat, kita mula haru tak ni, buat mana pula ni, ajaran sesat mana pula ni. Ni kan. Dia kira hak mana hak yang semacam dengan dia, okey. Hak mana yang tak sama dengan dia, sesat terus lah, tak betul lah, tanpa menyelidiki. Tak periksa dah. Keadaan seperti ini boleh mengarah kepada perselisihan yang serius dan saling menyalahkan antara muslimin. Ni maknanya kalau keadaan ini dibiarkan boleh jadi perang saudara. Pasal apa? Pasal masing-masing berkerah dengan bacaan, cara bacaan masing-masing. Duk kira hak lain tak betul ya, kira hak dia betul. Melihat perselisihan yang mencengangkan, maknanya yang menghairankan tersebut, Huzaifah mengambil inisiatif menghadap Osman. Dia pun balik pada dia medan perang, dia pun terus jumpa dengan Osman, khalifah waktu itu. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti perselisihan di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani." Sahabat-sahabat Nabi ini sebenarnya mereka tahu dah, mereka telah menerima pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi dah khabar iftaraqatil yahud ala 73 ala 71 firqah, iftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar. Orang Yahudi pecah pada 71, orang Nasrani pecah pada 72, dan akan berpecah umatku kepada 73 puak. Akan berlaku perpecahan. Maka Huzaifah pun tengok keadaan yang begitu rupa sekali. Bahkan dia tengok di kem tentera Islam tadi ni, dalam peperangan itu ada yang duk berkelahi mengkafirkan sesama mereka kalangan sahabat. Kes apa? Kes baca Quran tak serupa dengan orang lain. Kemudian dia melaporkan perselisihan yang disaksikannya
sekitar bacaan Al-Quran. Dia habaq, dia cerita balik. Aku waktu pergi perang di Iraq tu, parti tengok depa ni duk keli. Okey apa? Baca Quran tak sama bacaannya. Setelah itu Uthman mengumpulkan para sahabat meminta pendapat mereka. Uthman mengemukakan pendapatnya, yakni menulis Al-Quran dalam satu bacaan dan menyeragamkan muslimin di seluruh penjuru untuk membaca dengan bacaan itu, tidak yang lainnya. Uthman pun keluar ke arahan, kata kita kumpul Al-Quran tadi ni dalam satu bacaan, kemudian kita perintahkan supaya seluruh masyarakat muslim baca Quran dengan bacaan yang satu. Salah dah bacaan lain? Tak salah. Tak salah. Tetapi apa? Supaya ada keseragaman. Dia memandang langkah ini mampu meredakan dan menghindarkan perselisihan. Mungkin cara ni boleh ikut meredakan perselisihan. Mana kena cari jalan kok mana pun supaya umat Islam bersatu. Selanjutnya Uthman mengirim utusan kepada Hafsah. Hafsah ni siapa? Hafsah ni adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum Uthman menjadi khalifah, siapa yang jadi khalifah? Umar bin Al-Khattab. Bila Umar sebelum Umar wafat, mushaf itu ada di tangan Hafsah, isteri Nabi, bekas isteri Nabi lah, Ummul Mukminin, no? Jadi ada di tangan dia mushaf itu, no? Jadi Uthman pun mengarahkan supaya diambil mushaf itu dari Hafsah sebagai rujukan. Sebab itu disebut di sini ada, selanjutnya Uthman mengirim utusan kepada Hafsah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Hafsah ni meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dulunya dihimpun oleh Zaid bin Thabit atas perintah Abu Bakar As-Siddiq. Dulu sebelum mari zaman Uthman ni sudah juga berlaku pembukuan Al-Quran di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dah berlakulah pengumpulan Al-Quran. Dan pengumpulan Al-Quran itu berlaku atas dasar apa? Karena di zaman Abu Bakar itu kenapa? Karena banyak sahabat-sahabat Nabi yang menghafaz Al-Quran telah terbunuh di dalam peperangan. No? Sehingga diriwayatkan ada satu peperangan itu 1,000 orang sahabat, no? Syahid dalam peperangan itu, 1,000 orang sekaligus. Maka atas dasar itulah Abu Bakar diberi cadangan kepada dia supaya dikumpulkan Al-Quran, no? Dalam satu mushaf. Yang dia zaman Uthman ni pembukuan apa dia? Pembukuan Al-Quran atas satu lahjah. Kenapa? Karena banyak waktu zaman Abu Bakar tu dikira kumpul Quran ni banyak bahasa, banyak. Tapi di zaman Uthman ini dikumpul Al-Quran berdasarkan lahjah Quraisyiyah. Kenapa? Al-Quran itu diturun dalam bahasa Arab Quraisy. Dulunya lembaran-lembaran ini disimpan Abu Bakar selama hayatnya, kemudian oleh Umar, dan setelah wafat diambil alih Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, anak dia. Manakala lembaran-lembaran itu telah diterima, bila sampai mushaf itu yang diambil daripada Hafsah, Uthman memberi mandat kepada 4 orang sahabat, dan mereka ni adalah orang yang merupakan penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdul Rahman bin Haris bin Hisham. Ada hangpa nak boleh ingat? Kalau hangpa tak buat pen.
Hampa boleh ingat ke tak? Tak boleh. Tu kena tulis. Al-Imam Syafi'i kata, al-ilmu saydun wal qalamu qaidun. Al-ilmu saydun wal qalamu qaidun. Kena lagi. Ilmu itu ialah binatang buruan. Wal qalamu qaidun. Dan pen itu adalah alat untuk berburu. Macam mana kita nak berburu tanpa ada alat berburu? Lauไม่ได้เลยครับเอ้ยไม่มีอะไรเลย ingat. Boleh ingat ke? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Ni 4 orang sahabat Nabi yang mana mereka ini adalah penulis-penulis wahyu dan hufazul Quran. 4 orang ni semuanya bangsa Quraisy kecuali seorang. Empat orang ni semuanya bangsa Quraisy kecuali seorang. Hak seorang tu siapa? Hak bukan dia Quraisy. Tak tahu. Bila Ustaz Abang hampa tak tulis. Nak pergi mata ayak esok ni nak pergi tanya, nak pergi islah nak tanya. Tak boleh kita suruh menghafal Quran sehari. Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit bukan dari kalangan Quraisy. Maka sebab itulah Osman dia pesan kepada 3 orang tadi ni, 3 orang sahabat ni, Abdullah, Sa'id dan Abdul Rahman, dia pesan supaya apa? Kalaulah ada berlaku perselisihan, maka kamulah yang akan memutuskannya. Karena kamu orang Quraisy, karena Al-Quran itu diturun di atas lahjah Quraisyiyah. Lahjah Quraisyiyah. Adapun Zaid, dia bukan orang Quraisy. Mungkin ada berlaku slang, lain slang kan. Biasa dengar ada orang baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita biasanya kita baca Maliki yaumiddin kan. Biasa tak dengar orang baca Maliki yaumiddin. Dia tidak matkan ma tu. Biasa dengar tak? Kalau kita dengar, kita tersalah duduk kata tak betul. Enggak. Batal dah semayang kita. Pasal apa? Baca Fatihah tak kena. Tak. Dia boleh. Maliki pun boleh, Maliki pun boleh. Kan? Kita qul a'udzu bin nas, Malikin nas. Kalau baca Malikin nas pun boleh. Tapi dah kita tak belajar qiraat sab'ah tadi ni, jadi pening kita. Tapi yang terbaiknya bila kita jadi imam, kita bacalah dengan qiraah hafaz. Yang besar punya lah. Supaya orang dia tak jadi fitnah, kan? Jangan kalau kita jadi imam. Kalau kita jadi imam, kita nak sujud, nak sajadah kan? Kita pesan siap makmum. Contohnya kita nak baca Iqra. Dalam Iqra ada tak sajadah? Iqra ada sajadah tak? Ada kan? Last sekali. Ada tak? Ada sajadah kan? Wasjud waqtarib. Wasjud di mana? Hendaklah kamu sujud. Waqtarib, hendaklah kamu dekatkan diri kepada Allah. Mana bila suruh sujud, wasjud, hendaklah kamu sujud, kena sujud. Kalau kita sembahyang jadi makmum di hadapan orang ramai, orang awam ni, kita kena pesan. Tuan-tuan dan puan muslimin sekalian, sekali lagi saya nak baca Iqra, kan? Saya nak baca habis satu surah, kan? Lepas tu lagi kita sujud. Pesan dia siap. Kalau tidak lagi cepat celaru habis. Kau ni rokok, kau ni patah pinggang, kau ni patah tekuk, macam-macam dia jadi lagi. Kau ni lembut lutut.
Kan? Aku gaya nak rukuk, tengok dia pergi tu, aku turun. Jadi kau ni aku duk kau ni semayang, hari ni semayang maghrib 4 rakaat. Jam. Macam tak bisa semayang subuh di masjid hari Jumaat, dia tak bisa semayang subuh di jemaah di masjid. Kan? Dia balik dia riuh, dia kata hari ni kali pertama aku semayang subuh 3 rakaat. Pasal apa? Ada sajadah kan? Dia duduk ingat mana? Bukan 3 rakaat. Sujud yang lebih. Rokok 2 juga. Betul kita 2 rakaat kan? Tu dia yang kita kena mengaji tu. Tu yang kita kena mengaji. Kalau kita tak mengaji jam, kita masuk dalam masjid, mayang jemaah, masuk dalam masjid, kita mari-mari habis rasah ni orang duk, kita nak duk tak mana? Nak tanya apa? Mampu duk malam ni. Nak duk tak mana? Ni kita mari dah penuh rasa ni. So pertama penuh, so kedua pun penuh. Kita mari-mari, tak ada lah ruang nak duduk. Lah ni boleh lah Covid ni boleh masuk celah-celah tu lagi. Kan? Kita nak pergi duduk tak mana? Nak duduk tepi dinding tu ke belah kanan ke belah tak mana nak duduk. Jadi masalah lah ni. Tak apalah dia mari-mari. Cum dia pergi duduk tepi tu, ujung tu. Kita pula mari kita nak pergi duduk tak mana. Kita mengaji ni pun pening juga kita mengaji ni pun. Biasanya kita kena pergi duduk kembang dengan dia lah kan. Tapi dah dia tu buat tak kena. Sepatutnya soft ini kena mula di mana? Di tengah. Kita nak pergi duduk tak mana, cik oi. Jadi pening kali dengan orang mengaji. Faham tak? Itu kita kena mengaji. Bila kita mengaji, senang. Terangkatlah daripada kejahilan, senanglah kita nak buat kerja, nak buat amal. Tak mari duduk di belakang. Kalau kita seorang, masuk celah. Kan? Masuk celah. Kalau tak ada celah, tarik seorang. Yang duk tarik telinga, tarik baju ke apa ke. Kalau arak tak apa, dia pakai heret gitu ya. Kan? Cuit. Cuit kepala bu dia. Jangan duk cuit pinggang. Sekali kata hak hang ke hak aku jadi payah. Kan? Ada orang macam-macam kan. Tapi duk cuit pinggang. Mak hang. Jam. Kan? Kita cuit kalau tepuk bu dia sikit. Kan? Ataupun tarik sikit. Ada orang marah, tarik tu marah. Saya nak cerita lagi. Sahabat Nabi, nama apa? Hak dia semayang duduk belah kiri Nabi tu. Semayang malam. Abbas. Ibn Abbas. No? Semayang malam. Semayang malam ni semayang apa? Tahajud. Dia tengok Nabi semayang tahajud, dia pun takbir nak jemaah dengan Nabi. Hantam duduk belah kiri. Bila dia duduk belah kiri, Nabi pegang kepala dia, pusing mari duduk belah kanan. Nabi pusing terus. Pegang pusing. Kan? Pusing lagu mana tak tahu dah, riwayat tersebut kata Nabi, dia pegang, dia pusing, tarik mari duduk belah kanan. Saya dia tak erti. Tak erti tak apa lah kan. Kena mengaji. Dari hadis itulah yang menunjukkan bahawa bila kita semayang 2 orang, maknanya kita mari duduk belah kanan imam tadi ni. Duduk rapat lah. Tak payahlah duduk jauh sebatu tu. Tapi dah tak erti kita duduk. Lepas tu kita tak erti, kita tiru orang mengaji. Okey, 3-4 orang sahabat Nabi, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Tu salin Quran 30 juzuk, tulis tangan. Tulis tangan La ilaha illallah. Tulis tangan. Pen pun bukan macam pen kita lah ni. Mana ada pen pemet lagi? Tak ada lah. Itu sahabat Nabi dulu. Dia berpesan apabila ada perbezaan dalam suatu masalah supaya mereka menulisnya dalam ejaan Quraisy. Itu dia, macam mana sahabat tadi ni. Kemudian mereka melaksanakannya dan setelah mereka selesai menyalin
dalam beberapa mushaf, Osman tu menyalin dalam beberapa mushaf. Kita dengar sono bunyi. Padahal nak tulis 30 juzuk tu. 30 juzuk. Allahu Akbar. Menyalin beberapa mushaf. Ni lah ni. Beberapa mushaf tulis tangan. La ilaha illallah. Kita lah ni gergung cetak tu ya. Terbit mari, kan? Osman mengembalikan lembaran tadi, yang hak asal, kepada Hafsah untuk kemudian mengirimkan satu mushaf ke setiap penjuru serta memerintahkan membakar lembaran atau mushaf yang lain. Hak mana ada hak lain semua bakar, musnahkan. Supaya apa? Tidak berlaku perselisihan. Adapun mushaf yang kemudian disebut dengan mushaf imam disebar ke beberapa daerah, buat cetak lain ataupun buat tulis lain, hantar mushaf, setiap daerah satu mushaf. Di Mekah hantar pergi Syam, hantar pergi Yaman, hantar pergi Bahrain, hantar pergi Basrah, hantar pergi Kufah, dan satu mushaf tetap di Madinah. Kenapa? Di zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, pusat pemerintahannya berpusat di mana? Madinah. Di Madinah. Seluruh mushaf ini ditulis tangan oleh Zaid bin Thabit. Zaid tulis orang, la ilaha illallah. Ketua kot no. Dia jadi ketua, mungkin ada lah pengikut-pengikut dia tadi ni. Zaid bin Thabit sedang penisbatannya kepada Uthman kerana dialah yang memprakarsai. Apa dia memprakarsai? Maksud dia memelopori ataupun mengusahakan. Dialah orang yang mengusahakan. Nah, Osman tadi ni dialah yang memelopori ataupun mengusahakan. Mari daripada inisiatif dia lah. Bahasa orang lah ni dipanggil apa? Inisiatif. Pada usaha. Pada masa dan kepimpinannya. Itu di zaman dia menjadi khalifah. Dan selain 7 mushaf ini yang masih tersebar di tengah-tengah muslimin dan yang berbeza dengan mushaf-mushaf imam dihilangkan dengan cara dibakar. Semua sahabat menyepakati penulisan ini dalam forum musyawarah dan menerimanya. Lepas itu diberi penerangan kepada orang awam lah. Maka dengan ini segenap komponen muslimin telah menyepakati mushaf tersebut hanya milik Allah lah segala sanjungan dan anugerah. Akhirnya terwujudlah persatuan dan kebersamaan serta sirnalah perselisihan, lenyaplah perselisihan dan perpecahan. Dengan karunia Allah kemudian kerana kebijaksanaan Uthman radhiyallahu anhu semua hati menjadi satu. Uthman ini adalah, saya nak ringkas, Uthman ini kesimpulannya adalah satu jenis makhluk ciptaan Allah yang mana sumbangan materialnya sangat-sangat banyak yang telah kita lalui. Cuma satu bahasa yang terbit daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba perhati elok, Nabi kata asyadduhum hayaan Uthman. Ni perkataan ini kita nak tengok kepada realiti masyarakat kita lah ni. Cuba dengar elok tuan-tuan dan puan-puan muslimin. Nabi kata asyadduhum hayaan Uthman. Yang paling malu sekali di kalangan para sahabat Nabi ialah Uthman. Sedangkan dia adalah sahabat Nabi yang paling banyak menyumbang material, kebenaran, keuangan, harta benda kepada perjuangan Islam. Tapi dia adalah seorang yang sangat-sangat malu. Dalam masyarakat kita lah ni, orang yang banyak menyumbang tu ada orang perasaan malu. Ataupun hanya ada rasa megah. Beza. Kerana apa? Kerana Uthman ini menyedari bahawa
yang dia bagi itu datang daripada siapa? Allah, bukan milik dia. Jadi kita kena ambil pengajaran. Kalau tidak, sia-sia kerja buat kita. Kita buat kerja sikit yang kita dah gah dah. Bangga kata kita buat benda ni, aku buat ni, kalau tak ada aku kan tak jadi. Padahal kerja orang lain buat berlama-lama lagi. Ini sahabat Nabi. Balik kepada cerita Abu Bakar tadi sikit lagi. Masuk dah waktu kot. Balik kepada cerita Abu Bakar. Nabi SAW bila mari kepada lepas lohok ni, biasanya bukan waktu ziarah. Bila dia mari di rumah Nabi SAW, ahli keluarga dia kata, Rasulullah mari ni. Pelik ni. Rasulullah tak bisa mari waktu ni. Dan dia pun habaq kata waktu ni tak elok ziarah. Ada satu benda yang besar ni. Bila dia dengar kata Rasulullah mari, dia kata apa? Aku korbankan kedua ibu bapakku untukmu. Perkataan Abu Bakar. Fidaka ummi wa abi ya Rasulullah. Aku galang gantikan engkau dengan kedua ibu bapakku. Ada perintahkah wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah habaq kat dia. Dia tak kata apa? Dia kata fidaka ummi wa abi ya Rasulullah. Kedua ibu bapakku menjadi galang ganti. Dan tak pernah pun terdengar riwayat yang menyebut Abu Bakar merungut di atas kesusahan yang diberatkan kepadanya. Kita tengoklah kepada diri kita. Apa benda sumbangan yang kita beri kepada agama? Adakah apabila sesuatu yang dibebankan kepada kita, kita merungut atau tidak? Kalau tidak, kalau kita jenis merungut, kita jenis tak puas hati dengan apa yang kita buat untuk agama, ketahuilah bahawa jauh sangat kita dengan sahabat-sahabat Nabi. Makna apabila jauh kita daripada sahabat-sahabat Nabi, makna sangat-sangat jauhlah kita untuk mencapai syurga Allah. Jadi muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu hati kita untuk menerima kebenaran dan melaksanakannya dalam kehidupan kita, supaya kita kalau tak boleh jadi macam sahabat pun cukuplah kita boleh sekurang-kurangnya meniru apa yang boleh kita tiru daripada kehidupan mereka. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.